Okay, hai pelajar-pelajar. Jadi hari ini kita akan belajar untuk menulis ulasan. Hari itu kita sudah buat lah sastra. Kemudian kita juga ada buat syair. Kemudian kita ada buat sastra. Hari ini kita akan buat ulasan. Selalunya soalan pun akan tanya tentang ulasan. Jadi apakah topik ulasan? Selalunya topik ulasan adalah saya cakap banyak kali topik yang popular. Apakah topik yang popular di Malaysia? Contohnya masalah yang berlaku di Malaysia selalunya banjir, nyamuk, makanan tempatan, buah-buahan, masalah sosial, kes ponteng, media sosial. Ini sajalah Jadi tak payah spot soalan pun kamu tahu apakah soalan yang akan dikeluarkan. Jadi ini adalah satu ulasan. Okey, kita ada ulasan, ada ringkasan, ada rumusan. Lebih kurang, bukan saya nak kata sama, tetapi jadi sebenarnya hampir sama saja. It's like macam summary, synopsis, review. So ulasan is more like review, summary is synopsis, rumusan is review. Ya, lebih kurang macam tu lah. Ada sikit perbezaan. Jadi kita lihat pada ulasan, apakah yang kita perlu tahu dengan ulasan. Okey, jadi dalam ulasan kita ada tahu isi tersurat dan isi tersirat. Like a review, isi tersurat dan isi tersirat. Maksudnya kamu boleh cakap apa yang kamu rasa kamu tahu. Contohnya saya rasa nyamuk ni bahaya, saya rasa banyak orang akan mati, banyak orang. Ini ialah kamu rasa. Jadi ini adalah ulasan, iaitu mengulas. You explain, you review the movie nice or not, bla 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 bla. Dan kalau ringkasan atau rumusan dia lebih kepada serius. Selalunya kamu lebih maklumat yang kamu berikan adalah berdasarkan petikan. Jadi sebenarnya ringkasan, kamu tulis ringkasan is the short summary. Jadi kamu tak tambah 你自己的 opinion, kamu tak akan tambah pandangan diri sendiri. Sebab dia ada ringkasan is a summary of the story. So you shouldn't add your own opinion inside the story. Okay, jadi ini adalah ulasan. What do you think? Jadi kamu boleh tuliskan pandangan kamu. Okey, jadi kita lihat rumusan dulu Sebetulnya rumusan dengan ringkasan hampir sama lah. Sebab kedua-duanya ada isi tersurat dan adanya isi tersirat. Jadi sebab tu saya kata rumusan dan ulasan hampir sama. Tapi rumusan lebih kepada benda yang lebih serius lah, iaitu merumuskan. Dari perkataan rumus, betul tak bahasa Melayu? Rumus, matematik, rumus. Merumuskan maksudnya macam mendapatkan jawapan. Jadi selalunya rumusan lebih serius. Selalunya kita gunakan untuk berita. Selalunya rumusan dia tanya tentang statistik. Betul tak? Sebab dia adalah benda yang serius. Berikan rumusan tentang statistik yang diberikan. Dan ulasan dia adalah lebih kepada, bukan tak serius lah, tapi dia lebih kepada, dari bahasa Melayu kita panggil mengulas. Explain. If I want to translate the word explain, rumus dalam bahasa Melayu panggil I also don't know how to translate Okay, samalah. Tapi kita lihat dekat sini, sini ada pendahuluan dan tambah pendahuluan dan kesimpulan lah. Ulasan dia tak ada pendahuluan dan tak ada kesimpulan. Sebenarnya saya tak nak cakap macam ni Ini kerana sebenarnya ulasan pun dia ada teknik ayat pertama lah Maksudnya pun 有一个开头 tapi dia lebih kepada macam pada masa kini masalah nyamuk Aedes kerap berlaku di kawasan perumahan. Contohnya lebih kepada, kalau pendahuluan rumusan dia kena lebih kepada data yang diberikan kan. Contohnya statistik menunjukkan bla 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 bla. Okey,
Jadi dia ada satu format. Jadi paling banyak adalah format rumusan, dan ringkasan dia tak ada isi tersirat. Your own opinion cannot inside it. Dia ada isi tersirat. Isi tersirat mail. Okay. Maksudnya apa dan apa. Jadi paling senang untuk buat ialah apa? Yang mana paling senang untuk dibuat? Okey, jadi lebih kurang macam itulah. Sini ada karangan pendek. Karangan pendek dengan ulasan pun hampir sama lah. Karangan pendek. Okey, jadi kita yang mana paling senang untuk dibuat? Betul. Jadi ringkasan adalah paling senang. Seperti apa yang pelajar tu cakap, dia kata hanya highlight, 抄下去, tambah sikit penanda wacana, tambah sikit kata hubung dan soal jawapan. Rumusan dengan ulasan kamu kena fikir apa kamu nak cakap. Fikir. Dia bagi kamu gambar saja. Kamu kena fikir apa yang kamu nak tulis. Jadi ada lebih susah. Tapi sebenarnya bukanlah susah sangat. Cuma cakap apa pun boleh. Okey, jadi kita lihat di sini ada satu soalan. Lihat gambar di bawah. Berdasarkan maklumat terdapat dalam gambar tersebut, tulis apa? Tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Jadi kita tahu ini adalah ulasan, sebab sini sudah kata ulasan, dan kita tidak perlu tulis pendahuluan dan isi tersurat dan isi tersirat. Okey, jadi kita lihat poster ini. Anda mampu melakukannya 10 minit. Okey. Setiap hujung rumah, periksa rumah anda. Hapuskan tempat anggi. Jadi ini adalah isi tersurat. Maksudnya apa yang kamu boleh lihat. Gunakan bahan pembunuh jentik dalam bekas takungan air. Dapatkan rawatan segera jika anda ada tanda-tanda dijangkiti denggi. Jadi yang paling penting di sini adalah kamu kena tahu, kamu kena tulis penanda wacana, gabungkan ayat-ayat isi tersurat dan tersirat, berikan contoh. Jadi kita boleh lihat di sini ada 8 hingga 100 patah perkataan. Jadi lebih kurang 8 isi lah. 10 isi kalau boleh. 10 isi 8 isi lah. 8 hingga 10 isi. Sebab setiap ayat ada satu isi. Jadi lihatlah apa yang ayat kamu tulis. Okey, kita lihat di sini. Bagaimana saya nak mulakan dengan pendahuluan untuk poster ini. Apa yang saya nak tulis? Selalunya pelajar cakap, saya tak tahu macam mana nak tulis. Jadi anda boleh mula dengan poster menunjukkanlah kalau kamu nak. Tapi sebenarnya ini adalah ulasan. Mungkin saya boleh terus mula dengan saya rasa saya akan untuk pendahuluan ada 3 cara. Ada banyak cara lah pendahuluan ada banyak cara. Mungkin saya apa ini? Pendahuluan. Okey. Ada 3 cara. Saya rasa senanglah. Apa karangan kamu pun boleh guna. Okey. Satu adalah dari segi bentuk definisi. Satu lagi adalah tentang suasana. Atau mungkin saya boleh tulis nasihat. Tapi saya rasa paling senang adalah bentuk definisi dan suasana. Ini kerana dalam apa-apa karangan pun kamu boleh guna. Apa-apa karangan. Sebab ini adalah demam denggi. Jadi soalan yang saya tanya ialah, apa itu demam denggi? Betul tak? Ini ialah demam denggi contohnya. Atau apa itu demam denggi? Atau apakah itu nyamuk Aedes? Apa yang saya boleh tulis ialah, saya boleh tanya, apa itu demam denggi? Apa itu nyamuk Aedes? Okey, ini adalah bentuk definisi. Contohnya kalau soalan tu tanya tentang banjir,
Apa itu banjir? Apa itu kemalangan? Iaitu saya berikan definisi untuk nyamuk demam denggi ya. Contohnya saya boleh tulis demam denggi. Saya nak tulis cepat. Tunggu saya padam. Sebab saya padam saya type lebih cepat. Kalau saya tulis ni saya tulis lambat. Okay, saya tulis macam ini. Okay, mungkin saya boleh kata demam denggi ialah sejenis penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes. Okey, jadi saya boleh tulis macam ini. Apa itu demam denggi? Demam denggi ialah sejenis penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes. Atau apa itu nyamuk Aedes? Jadi saya boleh tulis nyamuk Aedes adalah sejenis spesies nyamuk pembawa penyakit demam denggi yang bahaya. Pembawa jenis penyakit demam denggi yang bahaya. Contohnya, jadi saya boleh berikan definisi. Kalau soalan tanya tentang banjir, saya boleh berikan definisi banjir. Okey, banjir adalah apa? Adalah malapetaka yang menimpa apabila air hujan turun tanpa berhenti, air bertakung, haras air naik. Lebih kurang macam tu lah. Saya perlu tukar-tukar sikit lah struktur ayat. Tapi kita tahu lebih kurang definisi dalam tajuk yang diberikan. Jadi ini adalah satu definisi. Atau kamu boleh tulis tentang suasana. Suasana sekarang bagaimana? Hari ini kamu kena gunakan imajinasi ya. Today, suasana maksudnya apa? Environment, imajinasi. Contohnya sekarang kebelakangan ini banyak orang masuk ke hospital kerana demam denggi. Okey, mungkin saya boleh tulis ini. Kebelakangan ini banyak orang masuk ke dalam hospital disebabkan demam denggi. Okey, suasana yang berlaku pada hari ini. Jadi kamu boleh gunakan imajinasi kamu lah, imajinasi atau nasihat. Semua orang patut berhati-hati dengan penyakit demam denggi. Jadi kalau murid-murid tanya saya tak tahu tulis pendahuluan apa saya mahu tulis. Okey, ini adalah 3 cara. Pertama sekali, explain the title. Beritahu apa maksud soalan. Cakap lagi sekali maksud soalan. Apa itu benda yang kita nak cakap. Macam satu kepala. Bagi dia satu tajuk dan terangkan tentang tajuk. Explain the title. Atau where are we going to this thing. Contohnya bila saya ajar kamu, saya pun akan cakap, okey, hari ini kita akan belajar ulasan. Okey, dan saya akan mula dulu lah. Kamu sudah makan belum? Macam mana dengan kamu ni? Macam satu opening opening ceremony. Sama dengan karangan lah. Cakap tajuk ni. Okay, 一个开头 cakap apa yang kamu nak cakap. Atau suasana, kamu pun adalah satu pendahuluan yang baik. Contohnya sekarang apa yang berlaku. Sekarang politik di Malaysia sangat
teruk. Okey, ada banyak masalah politik, masalah sosial dan sebagainya. Jadi kamu tahu, oh rupanya Cikgu Billy sudah mau cakap tentang politik ya. Satu bentuk suasana atau nasihat. Nasihat selalunya saya tak gunakan dekat sini kerana selalunya nasihat saya nak gunakan dalam penutup. Selalunya penutupnya, kesimpulannya, semua orang patut bertanggungjawab memastikan keadaan rumah bersih supaya tiada pembiakan nyamuk Aedes. Sudah tentu tiada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Kemelut ini dapat ditangani. Apa-apalah. Jadi saya selalunya nasihat saya lebih kepada penutup lah. Jadi saya tulis penutup. What is your penutup？你的 advice 要给人 atau nak bagi murid-murid ke tentang kalau tentang kemalangan kamu cakap lah pandu berhati-hati ikut peraturan undang-undang. Saya pun tadi saya kena satu saman pergi Seremban, jadi saya semak apps lah sekarang ada app jadi saya download app dan saya cek, wah kereta saya ada 4 saman. Oh my god, satu saman lebih kurang 300, 4 saman 600 sudah 1000 lebih saya kata oh my god, lain kali saya nak ikut peraturan, kalau tak saya nak bayar saman sampai saya PK. Jadi ini satu pendahuluan. Kita sudah tahu pendahuluan. Sekarang kita fikir isi tersurat dan isi tersirat. Tunggu bagi saya padam ini sekejap. Tunggu Okey. Sekarang saya boleh tulis isi tersurat dan isi tersirat. Jadi saya lebih kurang perlu mungkin 8. Selalunya rumusan ber-8 isi. Kemudian pendahuluan 1, penutup 1. Okey, pendahuluan, penutup. Jadi sebelum tu kamu kena rancang lah rancang bagaimana kamu nak tulis ringkasan. Sebab sini kata lebih kurang 100 patah perkataan. Jadi mungkin saya nak 4 isi. 4 isi kemudian 1 penutup. Kalau boleh lah, kalau nak bagi pelajar senang, saya akan menasihatkan pelajar sini buat 6. Tunggu Sini selalunya ini pun sama dengan rumusan rumusan dengan ulasan pun sama. 1 2 3 4 5 6. Kemudian sini 1 2. Sebab ini senang cari. 1 2 lebih susah nak cari sebab kamu kena fikir 2 isi. Kalau betul-betul tak ada, kamu sini kena pindah 5 6 dekat sini supaya ada 8 isi. Terpulang kepada kamu, terpulang kepada bentuk soalan. Tengok soalan tanya apa. Kalau wait let me flatten this one first. Can I flatten this one? Right click, flatten this one, then I can erase this one. 5 6. Okey, sekarang kita patut fikir isi. Apakah isi yang saya nak tulis dekat sini? Apakah isi tersirat yang saya boleh cari dalam petikan ini? Mungkin saya boleh tanya Jayik, apa isi tersirat yang saya boleh cari dalam petikan ini? Apa isi tersirat pula? Isi tersurat. 看到的 point 是什么？你可以看到的isi tersurat。看不清楚。看不清楚。Sekarang? Setiap hujan minggu Setiap hujan minggu, betul. 对。Okey, setiap hujung minggu. Setiap hujung minggu buat apa? Setiap hujan minggu apa? Setiap hujung minggu buat apa? Makan nasi. Setiap hujung minggu kena buat apa?
periksa rumah Anda. Periksa rumah. Macam mana bina ayat? periksa 是什么意思啊？ Check. periksa rumah setiap kali Periksa rumah setiap kali. 花盆啊，bunga, masuk bunga, Betul. 而且拿米粉的。 Okey. Jadi mungkin saya boleh kata periksa rumah. Periksa rumah. Tunggu lihat balik. Periksa rumah anda. Okey, jadi kita boleh tulis lah, okey. Periksa rumah. Periksa kawasan rumah. Memastikan tiada nyamuk yang membiak. Contohnya lah contohnya. 你在讲阅读，他 Ya. 不讲蒙哎，然后是看到了。 Okey, Jai boleh tolong baca? Ya, betul. Gunakan pembunuh jejentik dalam bekas takungan air. Ya. Jadi saya tak tulis ni hajalah gunakan pembunuh jejentik dalam takungan air. Senanglah sebab kita salin saja, okey. Gunakan ubat pembunuh jejentik dalam apa? Dalam bekas takungan air. Dalam bekas takungan air. Okey, saya tak tahu rumah kamu. Saya pernah kena denggi tau. Siapa dekat sini pernah kena denggi? Okeylah, saya tulis lah. Mungkin saya boleh tulis dapat membesarkan, melahirkan ahli keluarga bebas, cuci dan sentau bersih piring. Okey, bersihkan piring. Bersihkan piring, pasu bunga. Contohnya lah Atau saya boleh kata apa lagi? Tutup rapat bekas air. Tutup rapat bekas air. Atau saya boleh tulis kehidupan ceria. bebersihkan pasu bunga 那个花瓶的底那个叫什么东西？ piring buka piring pasu bunga. Itu piring lah. Kehidupan ceria apabila persekitaran bersih. Apa-apalah ini semua ialah tersurat. Tersirat. Apa yang kamu nak tulis untuk tersirat? Apa yang saya boleh tulis yang tak ada dalam petikan? 你把特殊都放在特殊栏那边了。讲真的嘞，其实saya nak test kamu tak ada orang cakap apa-apa. Ini ialah tersirat. Apalah saya ni. Tunggu tak apa, di dunia ini ada copy and paste. Saya copy and paste. Buat magic Tideng magic. Tersurat saya tambah lagi sikit lah. Apa lagi tersurat? Mungkin saya boleh tulis periksa rumah sudah tulis. Menghapuskan tempat pembiakan nyamuk. Menghapuskan tempat atau sudah tulis, sorry. Tunggu saya nak cek apa yang saya belum tulis. Membersihkan rumah, meletakkan ubat, menghapuskan tempat, mendapatkan rawatan segera jika ada tanda-tanda penyakit. Ini dekat sini mendapatkan rawatan jika ada tanda-tanda penyakit, ada simptom-simptom penyakit. Mendapatkan rawatan jika terdapat simptom penyakit. Memeriksa kawasan rumah sudah tulis memeriksa kawasan rumah. Memperuntukkan 10 minit setiap minggu untuk memastikan rumah bersih. Okey, memperuntukkan
menghabiskan 10 minit untuk memastikan kawasan rumah apa-apalah bersih ke. Saya tulis selamat lah ha. Sebab bersih saya sudah gunakan dekat atas, jadi saya tulis selamat. Isi tersirat. Apa yang lagi? Ayah, saya sudah cakap jawapan untuk kamu. Ini sepatutnya saya kena tanya kamu. Tak apalah. Ayah. Okey, pelajar cakap memastikan longkang apa? Tidak tersumbat. Ada tempat yang ada air, pastikan tiada air. Okey, pastikan tiada air. Okey. Pastikan tiada air bertakung di ada tempat. Pastikan 你把那个水放这没有，就好像你冲凉啊，或者你放到冲凉啊，然后你旁边有一个或者什么桶啊、小桶啊，然后你就没有什么去理那桶，它就会讲放越久就会啦。Okey, jadi saya sini tulislah pastikan tiada nyamuk membiak di tandas. Saya tanda tulis pastikan tiada air bertakung dalam tandas lah. Ha? Kalau tiada air bertakung dekat tandas nanti saya tak boleh mandi pula. Jadi saya tulis pastikan tiada nyamuk bertakung. Okey. Saya pun tak suka nyamuk lah. 3 hari lepas saya masih ingat satu nyamuk dalam bilik saya. Sepanjang malam saya tak payah tidur. Contohnya kita betul, kita perlu sentiasa memastikan keadaan rumah sentiasa bersih. Apa-apalah ha, suka kamu lah ha, nak tulis apa pun suka kamu. Okey. Jadi okey, jadi sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Bye bye.